Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wasahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Terima kasih yang berusaha Al-Fadil Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati Tuan Haji Khalid Syukur Bakri, Executive Chairman Masjid An-Nur. Seterusnya yang saya hormati juga barisan An-Nur Mosque Management Board, warga kerja, para sukarelawan, seluruh petugas-petugas Masjid An-Nur Singapura, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya bersyukur kehadrat ilahi, dengan izinnya sekali lagi saya dapat menyampaikan syarahan di Masjid An-Nur ini. Kali terakhir saya menyampaikan ceramah di sini kira-kira 442 hari yang lalu, iaitu hari Jumaat 8 hari bulan Disember tahun 2017. Artinya sudah 1 tahun 2 bulan 15 hari. Dan saya percaya tuan-tuan sudah tak ingat lagi apa yang saya ceramahkan ketika itu. Kita bincangkan tajuk Nur ala Nur, ataupun best of the best. Sebentar tadi sahabat kita pada Ustaz Fatul Ulum bertanya kepada saya, berapa kali saya dah menyampaikan ceramah di Masjid An-Nur ini. First time saya menyampaikan ceramah di Masjid An-Nur ini, bukan di sinilah, di tempat lain, tahun 2012. Hari Sabtu 14 hari bulan Julai tahun 2012. Masa itu kita berforum di bangunan sementara Masjid An-Nur, bergandingan dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Salam Nasib dan Al-Fadhil Ustaz Kamal Mokhtar. Kita mengadakan majlis 19 April 2013. Kita berceramah di Masjid An-Nur, kita bincangkan tajuk Lead the Change. 3 Mei 2014 kita berceramah di Qaryah 26 Blok 531 Woodland Drive 14, juga jemaah di bawah Masjid An-Nur. Kemudian tahun 2015 22 Ogos kita berceramah sekali lagi di Masjid An-Nur. Tajuknya Suami Isteri Hebat, Rumah Tangga Berkat. Maknanya sudah 5 kali kerana tidak jemu mengundang menyampaikan syarahan. Pada kesempatan malam ini kita akan membicarakan satu tajuk seperti yang telah pun disebutkan di awal tadi, antara ketulusan cinta dan keresahan jiwa. Hadirin hadirat sekalian, ada satu finding, dapatan daripada Kementerian Kesihatan. Sekarang ini masyarakat kita dilanda penyakit-penyakit berbahaya ataupun penyakit kronik yang bukan penyakit berjangkit, non-communicable diseases. Penyakit-penyakit seperti contoh penyakit kardiovaskular, jantung, saluran darah, serangan jantung, stroke, tekanan darah tinggi, hypertension, kolesterol tinggi. Ini yang banyak dihadapi oleh masyarakat kita. Yang kedua paling banyak dihadapi oleh masyarakat kita adalah kanser ataupun barah. Di Singapura saja kematian kerana kanser 2,584 kematian setiap tahun. Orang Melayu paling ramai sekali yang menghidap kanser limfoma berbanding dengan orang Cina dan juga orang India. Sehingga nisbahnya bagi setiap 100,000 penduduk, 21.3% merupakan lelaki Melayu akan menghidap barah limfoma. Di kalangan wanita, bagi 100,000 penduduk wanita, 14.7% merupakan wanita Melayu yang menghidapi limfoma. Chinese 9.6%, India lebih kurang dalam 9.4%. Angka-angka ini saya bawakan nak menunjukkan non-communicable diseases ini begitu banyak sekali. Belum lagi masuk penyakit-penyakit pernafasan kronik, paru-paru tersumbat, sakit diabetes, kencing manis. Kencing manis, pada petang tadi saya dapat berita tapi belum verify lagi, Singapura kedua tertinggi kencing manis selepas Amerika Syarikat. Yang ini saya belum dapat angkanya lagi. Mungkin esok akan keluar berita yang rasmi ya. Kencing manis nombor 2 selepas Amerika Syarikat. Yang keempat, yang kelima penyakit mental, yang keenam penyakit lain. Masyarakat kita sekarang kita rungsingkan mereka terdedah kepada penyakit-penyakit
yang menjurus kepada lifestyle, amalan gaya hidup. Berapa ramai masyarakat kita tak makan sayur, masyarakat kita tak makan buah, tidak buat aktiviti-aktiviti fizikal, tak campur lagi yang merokok, yang minum arak, menambahkan lagi masalah. Apatah lagi negara kita Singapura ini surga makanan, wadai, dendeng, ayam percik, katira, kacang pul, nagasari, pulut panggang, onde-onde, kuih dadar, kuih bingka, epok-epok, roti kira, nasi rawon, nasi janganan, nasi sambal goreng dan macam-macam. Saya sementara tunggu tuan-tuan ni semayang, berapa makanan dihidangkan pada saya. Epok-epok ada, nasi biryani, ayam masak merah, teh tarik lagi, luar biasa sekali. Yang kita runsingkan adalah ia menambahkan kepada beban penyakit kepada masyarakat kita. Tetapi ada lagi yang lebih kita khawatirkan berbanding penyakit-penyakit fizikal tersebut, iaitu masalah gangguan mental. Gangguan mental ini satu masalah yang perlu kita ambil perhatian. Statistik di Singapura saya kurang pasti, belum sempat pergi ke Buangkok nak buat kajian lebih mendalam. Tetapi kalau di Malaysia tahun 2020 penyakit mental akan jadi penyakit kedua paling tinggi selepas penyakit jantung. Tahun 2008 Malaysia hanya ada 400,227 orang pesakit mental, tapi sekarang tiap tahun sudah meningkat 2,000 orang, 2,000 orang, 2,000 orang. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke Malaysia, pergi ke Johor, pergi ke Melaka, nisbah orang yang sakit mental begitu tinggi. 10 orang yang kita jumpa, kurang separuh gila tu. Hati-hatilah. Ada short wayang. Mungkin daripada 10, 5 ataupun 4 itu ada penyakit mental. Saya ingat dalam masjid kita ni pun ada sakit mental. Cuma sebab dia makan ubat, dia okey lah. Cuba dia tinggal ubat dia. Saya berceramah, dia duduklah depan ni kan, duduk mendengar saya berceramah tepi ni. Nasib baik dia makan ubat. Mental illness yang paling banyak dalam masyarakat kita, MDD, Major Depressive Disorder, kemurungan besar. Murung, selalu fikir masalah, duit tak ada, kerja tak ada, macam-macam. Hari ini kalau di Malaysia 6.3% daripada penduduk Malaysia yang dewasa mendeриtai MDD. Belum lagi masuk BD. BD ni bipolar disorder. Dia mengalami gangguan perubahan mood yang begitu drastik sekali. Sekejap dia gembira, sekejap dia menangis, sekejap dia moody, sekejap dia marah. Kenapa saya bawakan angka-angka ini? Nak menunjukkan ketenangan jiwa adalah perkara yang paling mahal sekarang ini. Mahal. Ketenangan tak boleh dibeli. Tuan-tuan duduklah tepi pantai, East Coast ke West Coast ke mana-mana, belum tentu tenang. Belum tentu. Duduk di rumah tidak tenang. Ketenangan benda yang paling mahal sekali sekarang. Sebab sebagai manusia, kita ini terlalu banyak nak dipikirkan. Kadang-kadang kehidupan kita ini sebab terlalu banyak berfikir, kita menjadi semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Bila jadi semakin jauh, maka ketika itulah keresahan melanda dalam jiwa kita. Ingat, dalam diri kita ini ada 3 serangkai yang saling bekerjasama. Akal, fizikal dan juga hati kita. 3 ini kalau tak dapat digunakan, maka akan timbullah masalah. Maka rawatan terbaik untuk kita menghadapi kegelisahan jiwa, ayo milikilah hati yang tenang. Hati ni raja. Ada satu kiai di Indonesia namanya Kiai Haji Abdullah Jimnastiar, AA Jim namanya. Dia karang satu lagu nasyid dinyanyikan oleh kumpulan senada. Kata dia, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Yang selebihnya dapatkan album yang original di pasaran, kumpulan senada. Saya tak biasa menyanyi dalam ceramah, bagi ustaz lain lah menyanyi. Timbul pertanyaan, kenapa kita murung? Kenapa kita stres? Kenapa kita gelisah? Secara saintifiknya,
Kemurungan disebabkan ketidakseimbangan dua bahan kimia dalam otak kita, serotonin, noradrenalin. Dua ni bila dia tak seimbang, dia akan menyebabkan mood kita jadi berubah-ubah. Sebab itu orang yang stres, orang yang depression, dia akan pergi berubat. Doktor akan bagi macam-macam ubat, farmakoterapi, dia bagi ubat anti murung. Bila stres, makan, stres, makan. Ada yang buat terapi psychological, dia buat counselling. Ada yang buat terapi kognitif, ada yang buat terapi sama kumpulan, satu kumpulan usrah, semua problem yang sama semua. Lepas tu ada yang buat ECT, electroshock, ada sampai tahap begitu. Cuma dibincangkan, benarkah masalah kegelisahan jiwa, kemurungan ini hanya kerana dia tu kurang agama? Tidak semestinya. Sebab itu data-data yang mengejutkan di Arab Saudi, walaupun Arab Saudi itu dekat dengan agama, tapi kadar bunuh dirinya juga boleh tahan tingginya. Statistik daripada Interior Ministry, tahun lepas saja bunuh diri ada 295 kes. Yang paling mengejutkan adalah kes berlaku di kota Makkah Al-Mukarramah. Di Saudi saja 259 laki-laki, 36 perempuan bunuh diri. 134 rakyat Saudi, 125 expatriate. Bunuh diri ini sama ada dia minum klorok, ada yang gantung diri, overdose, ada yang tembak, macam-macam. Ada satu kes, satu orang doktor, saya tak boleh sebutkan namanya sebab dia dah mati. Kalau tak ada kamera saya sebutlah namanya. Dia ni seorang pensyarah, profesor lah di Universiti Ummul Qura. Universiti Ummul Qura, kalau tuan-tuan nak pergi haji, dia pergi masyair, memang itulah laluan kita nak pergi ke masyair. Lalu di Jamiah Ummul Qura, dia merupakan pensyarah, profesor dalam bidang sejarah dan kebudayaan di Universiti Ummul Qura. Telah menulis 30 buku dan 70 research, dia buat kajian. Tapi akhirnya dijumpai mati bunuh diri dengan mengikat serban merah putih itu pada lehernya, digantungkan pada kipas di pejabatnya. Bila cek kenapa dia bunuh diri, hutangnya sampai mencecah 8 juta Saudi Riyal. Luar biasa sekali. Kalau kita akan jadi heran, kenapa dia bunuh diri ya? Bukankah baik dia pergi Tanaim sekejap, niat ihram, masuk Mekah, semayang lah, tawaf ke sa'i, tak jalan lah. Kalau dia nak bunuh diri, dia tetap bunuh diri juga. Berapa bulan sebelum itu ada satu orang gadis lewat 20-an juga bunuh diri. 2 minggu sebelum dia berkahwin, gantung diri dengan scarf. Maka kalau kita mengatakan benda ini kerana kurang agama, tidak mesti juga. Kadang-kadang ada orang yang kuat agamanya pun, tetapi tidak ada orang yang membantu pun akan menyebabkan dia jadi rosak. Sebab itu bila bercerita tentang orang stres, tuan-tuan agak zaman Nabi ada orang stres atau tidak? Ada. Zaman Nabi ramai sahabat yang stres dan datang jumpa dengan Nabi. Ada satu riwayat, satu hari Nabi jalan dalam kota Madinah, tiba-tiba Nabi nampak satu orang sahabat nama Abu Umamah radhiyallahu anhu. Lantas Nabi bertanya, "Ya Aba Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah?" Weh Abu Umamah, kenapa aku nampak engkau duduk dalam masjid pada masa ini orang tak duduk dalam masjid? Mungkin masa tu jam 10-11 pagi, kebiasaannya orang pergi bekerja, yang bisnes-bisnes lah, yang keladang-keladang lah, tetapi dia duduk dalam masjid. Maka dijawab oleh Abu Umamah, "Humumun lazimatni ya Rasul wa duyun." Saya sedang stres ya Rasul. Kenapa kamu stres? Duyun. Apa itu duyun? Hutang banyak ya Rasul. Hutang banyak, tempoh pembayaran makin dekat, duitnya tidak ada. Maka Nabi pun bersabda, "Afala u'allimuka kalaman idza anta qultahu azhaballahu azza wa jalla hammaka wa qada anka dainaka." Oh, maukah kamu saya ajarkan satu bacaan berupa doa yang kalau kau amalkan, nescaya kegelisahanmu dihapuskan dan hutangmu nanti akan diuruskan kembali. Dijawab oleh Abu Umamah, "Bala ya Rasulullah." Of course, saya nak ya Rasulullah.
Apakah doa tersebut? Ni tuan-tuan bacakan. Kata ulama, bacalah doa ini 2 kali di waktu pagi, 2 kali di waktu petang. Qul idza asbahta wa idza amsayta. Kata Nabi, bacalah di waktu pagi dan petangmu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijali. Bacalah doa ini, iaitu maksudnya, ya Allah, saya berlindung kepadamu daripada rasa gelisah dan stres. Saya berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Saya lindung kepadamu dari jadi orang penakut dan kedekut. Saya berlindung kepadamu daripada lilitan hutang dan hidup termakan budi dengan orang. 8 perkara Nabi minta didoakan, 2 kali pagi, 2 kali petang. Maka kata Abu Umamah, fa fa'altu zalika fa azhaballahu hammi wa qada anni daini. Syukur, kata dia, saya amalkan bacaan ini dan akhirnya Allah hilangkan kegelisahan saya dan disusunkan kembali hutang saya. Hadis riwayat Abu Daud. Makanya stres tetap berlaku daripada dulu sampai kiamat. Yang penting cara kita menguruskannya dan dengan siapa kita bertemu untuk menguruskan masalah tersebut. Bila cerita tentang kaunseling di zaman Nabi, ingin saya kongsi dengan tuan-tuan satu peristiwa kaunseling punya cerita. Zaman Nabi dulu ada satu orang sahabat namanya Rifa'ah Al-Qurazi. Dia kahwin dengan satu perempuan nama Tamimah binti Wahab radhiyallahu anhuma. Kahwin, ramai anak, banyak anak. Tiba-tiba satu hari dia bergaduh, suami isteri. Gaduh, cerai. Talak 3, terus bagi cash, talak 3. Sepatutnya nak bergaduh, talak 1 cukup lah. Ada lagi kota 2. Ni tak, dia terus bagi 3 terus. Bila dah cerai talak 3, menyesal, tak boleh tarik balik. Talak 3 tak boleh rujuk. Talak 3, dia mesti kahwin dulu dengan orang lain. Orang kita istilahkan perbuatan itu, dia panggil Cina buta. Saya pun tak faham kenapa salahkan Cina dalam hal itu. Tak ada kena-mengena pun dengan orang Cina. Kita kena tukar nikah muhallil, itu istilah yang tepat. Nikah muhallil. Jangan salahkan kaum, apa kena-mengena dengan kau Cina buta. La ilaha illallah. Jadi akhirnya Tamimah dia kahwin dengan satu orang sahabat lain nama Abdullah bin Zabir Al-Qurazi radhiyallahu anhu. Tamimah dia kahwin dengan Abdurrahman bin Zubair ini. Dia bukan niat nak duduk jadi isteri, suami isteri. Dia hanya nak transit saja untuk nak balik semula kepada suaminya bernama Rifa'ah. Jadi dia expect kahwin sekejap, kemudian cerai lah. Sekali Abdurrahman tak ceraikan dia. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Akhirnya Tamimah ni jadi stres. Dia buat perangai itu, ini, gini-gini, tetap tak diceraikan. Akhirnya Tamimah stres, dia buat aduan kepada Nabi. Dia cari waktu, buat appointment. Pegawai Nabi setuju tarikh, dia pun dapat menghadap Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim, Tamimah datang berjumpa Nabi memakai jubah berwarna hijau. Tuan-tuan bayangkanlah ya, Madinah ni coklat saja keliling dia. Kalau orang pakai warna hijau, itu memang striking color, shocking color. Daripada jauh boleh nampak. Dia datang pakai baju hijau. Datang jumpa Nabi. Nabi silakan, kata Nabi. Apa hal Tamimah, nak mengadu apa masalah? Ya Rasul, saya pening ni ya Rasul. Saya punya suami ni begini. Dia mengadulah. Kata Tamimah, wallahi mali ilaihi min dhanbin. Demi Allah ya Rasul, saya bersumpah suami saya ni sebenarnya baik, tak pernah buat jahat kepada saya. Tapi apa masalah kau wahai Tamimah? Jawab Tamimah, illa anna ma ma'ahu laysa bi'aghna 'anni min hadhihi wa akhazat hudbatan min thawbiha. Dia kata suami saya ni baik ya Rasulullah, cuma masalah dia satu saja ya Rasulullah. Apakah dia? Dia pegang dia punya hujung baju, dia angkat depan Nabi. Hujung lengan baju ni dia angkat, dia lepas. Dia kerana mendengar aduan seorang wanita. Tapi itu hak dia sebagai isteri. Angry bird dia sudah tidak boleh. Al-fucuq al-arwah. Tak faham juga ya. Al-fucuq al-maut.
tak faham juga ya. Saya tak boleh terjemah sebab ada FB ya, live. Kalau tak ada live saya cerita dah maksudnya. Dia nak mengatakan suaminya sudah al-fucuk al-maut. Mati pucuk kalau begitu Jadinya cerita tu tersebar. Ada beberapa orang beritahu Abdul Rahman, "Rahman, kau punya isteri tengah jumpa Nabi. Dia membawa engkau macam-macam. Dia kata kau punya angry bird tak boleh angry lagi. Apa macam sekarang?" Abdul Rahman malu. Dia bawa anak dia 2 orang. Dia ni duda, anak 2. Dia bawa anak dia jumpa Nabi. "Ya Rasulullah, kazzabat wallahi ya Rasulullah. Ini isteri saya pembohong ya Rasulullah. Inilah anfuduha nafdul adim walakinna shizun turidu rifa'ah." Ya Rasul, ni pembohong ya Rasul. Dia kata, dia bilang saya ini tak bagus, tak macam-macam lah. Demi Allah saya bagus ya Rasul. Kalau saya tak mampu, kenapa dulu saya kahwin? Saya ada 2 anak. Ini anak datang pada mana ya Rasul? Ini fitnah. Walakinnaha nashizun. Dia ni nusyus, derhaka ya Rasul. Sebab saya tahu turidu rifa'ah. Dia masih tergila-gilakan bekas suami dia. Saya tahu ya Rasul. Saya cek handphone, saya mesej semua, saya tahu semua. Mana dia? Oh, malam-malam mesti dia tidur, dia cek. Oh, main ada WhatsApp group ni, apa semua dia tahulah. Mendengar pergaduhan itu, Nabi diam, Nabi tersenyum. Hadis panjanglah, hadis Bukhari Muslim. Saya tidak nak cerita pasal angry bird, itu tidak. Yang saya ceritakan stres. Semua orang menghadapi masalah, kegelisahan. Hatta kalau kita menengok dalam petikan sirah, Nabi SAW sendiri sebagai seorang manusia, adakah baginda tak pernah gelisah dan stres? Sebagai manusia dia pun gelisah. Walaupun Nabi seorang Nabi, tapi Allah uji dia banyak perkara yang menyebabkan kegelisahan tetap juga melanda jiwa dia. Sebab itu pernah sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddul bala?" Siapa orang yang paling teruk Tuhan uji ya Rasulullah? Nabi jawab, "Al-anbiya, summal amsalu, fal amsalu, fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinih." Orang yang paling teruk diuji oleh Allah, kami para nabi, kata Rasul. Selepas itu orang yang sikit bawah. Kemudian orang yang sikit bawah, sikit, sampailah yang imannya cap ayam saja. Dia akan yang paling teruk, yang paling kuat diuji para nabi. Kemudian turun ke bawah. Apa contoh ujian yang Allah berikan kepada nabi yang menunjukkan nabi ini juga manusia biasa, dia juga stres. Pertama, kata ulama, nabi pernah stres semasa fatarul wahyu. Apa makna fatarul wahyu? Fatarul wahyu ni adalah tempoh wahyu tidak turun. Wahyu tak ada langsung. Berapa lama wahyu tak turun? Kata Imam Ramadan Al-Buti, wahyu tak turun selama 6 bulan. 6 bulan tidak ada ayat Quran turun. Nabi kan biasa dapat wahyu dari masa ke semasa. Tiba-tiba wahyu tak ada 6 bulan. Apa perasaan tuan-tuan? Kita mungkin tak terima wahyu, tapi kita selalu dapat WhatsApp daripada kawan-kawan, ada Facebook notis macam-macam lah. Bayangkan telefon kita tak berbunyi dari pagi sampai malam. Apa perasaan tuan-tuan? Apa hal telefon aku nak tepuk-tepuk, buka bateri, masuk balik? Apa hal? Itu baru pagi sampai malam saja. Bayangkan kalau 6 bulan telefon kita tak bunyi. Kenapa tak bunyi telefon aku ni? Pening juga. Aku dah kena reject ke? Orang dah tak invite aku ke? Macam-macam kita akan fikirkan. Sehingga kan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sampai satu peringkat stres, khuznan ghada minhu mirara kay yataradda min ru'usi syawahikil jibal. Nabi kata, aku ni rasanya nak naik saja gunung, harap mati sajalah. Stres. Tapi macam mana Nabi menangani? Sama juga Nabi pernah tertekan semasa menghadapi peristiwa kewafatan 2 orang manusia yang begitu rapat berjuang dengan dia, iaitulah Khadijah binti Khuwailid dan juga Abu Talib. 2 orang ni begitu berperanan dalam hidup Nabi. Mereka dipanggil menghadap pada Allah. Nabi tertekan sebab selama ni Khadijah banyak support Nabi dari segi moral, dari segi finance, dia banyak bantu Nabi. Abu Talib pula, dia abang long kawasan, tak ada orang berani usik Nabi ya.
Maknanya orang baru nak pukul, ini 3 line punya orang, Omega. Siapa mau kacau sama dia, tak ada orang kacau. Ini aku Abang Long. Kau berani kacau? Tak ada orang kacau. Abu Jahal, Abu Lahab semua, okey bang, sorry, tak ada kacau. Bila Abu Talib mati saja, wah, semua orang sudah, mana kau punya bapak saudara? Nabi tertekan. Itu sebab Nabi tahun itu dipanggil Amun Khuznun, tahun duka cita. Nanti Isra Mi'raj, tuan-tuan akan disyarahkan oleh para asatizah tentang punca Isra Mi'raj adalah Amun Khuznun. Nabi stres, Allah Ta'ala sampai bawa Nabi naik buruk, bawa pergi ke Baitul Maqdis, jumpakan balik dengan nabi-nabi yang senior. Dia panggil proses regeneration. Tengok balik nabi-nabi supaya datang semangat. Kemudian naik pula ke langit. Sebab itu kalau jemaah kita ada yang stres, problem, apa yang boleh kita bantu dia? Beli tiket kapal terbang, suruh dia naik kapal terbang. Naik Scoot ke apa yang murah-murah, jangan bagi yang mahal-mahal. Naik kapal terbang. Pergi Perth ke, pergi Gold Coast ke, biar dia berjalan sekejap. Sebab itu salah satu cara hilang stres, regenerasi. Jumpa balik dengan senior. Sebagai contoh, kita pening mentadbir masjid. Oh, peninglah masjid ni. Cuba buat pertemuan dengan semua bekas-bekas mantan-mantan pengurusi masjid di Singapura. Yang dah tua-tua, umur 78, 83, 85, jalan dah bongkok-bongkok semua tu. Buat satu program, suruh dia bagi talk. Pengalaman dia menjaga masjid tahun 60-an, 70-an, 80-an. Bila kita dengar, Masya Allah, aku rasa aku boleh buat lebih baik daripada dia. Zaman dia susah, aku boleh buat. Tuan-tuan yang kerja cikgu, oh susahnya kerja cikgu lah ni, budak-budak macam ni. Buat majlis, panggil cikgu-cikgu pencen yang umur dah 80. Suruh dia cerita zaman dia jadi cikgu macam mana. Kita dengar, kita akan jadi syukur pada Allah. Jadi bersemangat kita. Macam tu Nabi stres, Allah bawa jumpa Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, bawa Nabi Zulkarnain, Nabi Zulkifli. Dia jadi semangat. Dia baru nak down, dia tengok Nabi Musa. Alamak, Nabi Musa dulu pernah nak kena tangkap dengan Firaun lah, tapi dia relax je. Alamak, malulah aku. Wah, jumpa pula Nabi Ibrahim. Wah, Nabi Ibrahim ni kena kejar sana kejar sini, kesian sama dia lah. Alhamdulillah, aku tak ada masalah. Jumpa dengan Nabi Isa, oh dia akan jadi semangat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, Nabi pernah tertekan ketika dia dihalau daripada Taif. Selepas wafat Khadijah, Nabi pergi ke Taif. Mekah ke Taif lebih kurang dalam 111 km, 1 jam 16 minit boleh sampai ke Taif. Taif ni kawasan sejuk. Tuan-tuan nanti kalau pergi umrah, bincang dengan travel agent, pergi ziarah Taif. Taif ni sejuk macam Cameron Highland. Sejuk saja. Kalau kena harinya, kalau musim winter boleh jumpa salji. Taif. Taif ini Nabi pergi. Tapi dia dihina, dihalau balik. Padahal Taif itu bukan kampung orang lain, itu kampung moyang dia. Nabi kan namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manab. Hashim bin Manab moyang Nabi. Isteri Hashim bin Manab namanya Atikah. Atikah tu orang Taif. Itu kampung moyang dia, bukan kampung orang lain. Tambahan lagi, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu dia orang Taif. Maknanya di situ besan dia, saudara semualah. Tapi dia hina sebegitu rupa. Stres Nabi. Tertekan dia. Kalau kita dihina tempat orang, munasabah. Kita pergi tempat orang, tak ada saudara mara, kita dihina, dihalau, itu munasabah. Macam cerita Seri Mersing, dia dihalau keluar balik. Kajang Pak Malau, kajang belipat. Kajang saya mengkuang layu. Dagang Pak Malau, dagang bertempat. Dagang saya musafir lalu. Selamat tinggal Pak Malau, dia pun tinggalkan. Munasabah, itu bukan kampung dia. Kau baliklah ke Pahang, itu bukan tempat kau. Mersing tu di Johor. Tapi ini yang Nabi pergi ke Taif tu kampung dia. Apa perasaan? Yang keempat, kata ulama, Nabi tertekan semasa menyampaikan kisah ataupun cerita Isra wal Mi'raj. Tertekan Nabi. Ni saya tak detailkan lah. Nanti tiba syarahan Isra, nanti ramai asatizah akan ceritakan kisah itu. Bayangkan Nabi nak bercerita kepada orang Arab tentang perjalanan Nabi naik ke langit. Orang tak percaya apa yang dia cakap.
Sampai kata Nabi, kazzabatni Quraisy kuntum fil hijr. Aku dituduh bohong oleh orangku sendiri ketika aku menyampaikan cerita Isra Mi'raj di atas hijr Ismail. Apa perasaan tuan-tuan? Pengikut penyokong kita yang selama ni percaya pada kita, tiba-tiba kita cerita Isra Mi'raj, semua tak percaya. Berapa orang je yang percaya? Tak ramai. Antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kan dia cerita dia, saya ringkaskan macam ni. Bila Nabi balik Isra Mi'raj, pagi-pagi yang datang rumah Nabi, Abu Jahal. Dia ketuk pintu. Duduk. Muhammad, oh Muhammad. Nabi buka pintu. Apa hal? Muhammad, apa berita hari ni? Terbaru, cerita terbaru. Rupanya Abu Jahal tiap-tiap hari dia akan pergi rumah Nabi untuk tanya berita baru. Kenapa dia jumpa Nabi? Sebab Nabi ini dia pembawa berita. Nabi dalam bahasa Arab dari perkataan naba'a. Naba'a al-anba', berita. Nabi bawa berita. Jadi kan macam kita bukan suka nak tahu berita. Tuan-tuan bangun tidur, buka telefon, nak tengok apa berita. Kalau dulu orang nak tengok berita pukul 8, orang beli surat khabar, baca surat khabar. Kita perasaan nak tahu berita sejak zaman Nabi lagi dah ada. Abu Jahal ketuk. Muhammad, apa berita? Nabi pun ceritalah. Oh pakcik, semalam saya pergi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kat mana? Baitul Maqdis yang ada Masjid Al-Aqsa. Bila kau pergi? Semalam. Bila kau balik? Malam tadi. Baitul Maqdis. Kau biar betul? Iya. Pergi semalam. Siapa nak percaya? Baitul Maqdis bukannya dekat. Habis kau nampak apa? Dia pun ceritalah gini. Abu Jahal berguling suka. Muhammad, aku selama ni fitnah engkau. Aku cakap pada orang kampung kau ni gila, padahal aku fitnah je. Aku tak sangka kau ni gila betul Muhammad. Macam ni Muhammad. Ini Nabi kita, dia tak ada permen, dia tak boleh ceramah. Dia tak dapat kebenaran daripada majlis agama Mekah masa itulah. Dia tak boleh ceramah. Tapi Abu Jahal sebagai ahli majlis, dia beri special permit. Muhammad, aku bagi kau special permit, kau pergi ceramah dekat dengan Kaabah, tempat paling strategik. Syaratnya kau mesti cerita apa yang kau cerita pada aku tadi. Kau setuju? Boleh. Nabi kita tak pernah diberi peluang berpidato. Orang kasih can, dia ambil Dia naik atas podium, sahabat semua happy. Alhamdulillah, Nabi kita ceramah. Masing-masing dah happy lah. Ada yang buka booth macam-macam dah. Nak masuk Islam nanti, borang file-file, borang semua dah standby. Mesti ramai masuk Islam ni. Nabi kita cakap manisnya. Semua dah standby. Tiba Nabi buka mulut, tuan-tuan, malam tadi Jibril datang rumah saya. Dia buka bumbung rumah saya. Dia masuk, dia potong dada saya. Pengikut-pengikut yang di bawah ni semua tepuk dahi. Allah, apa pula ni cerita Jibril pula ni dah. Yang bukan Islam ketawa dah. Muhammad. Orang Islam sendiri marah. Apalah Nabi kita, patutnya dah diberi peluang berceramah. Cerita pasal Islam, keindahan Islam, tajuk pasal menghormati jiran tetangga ke, tajuk tentang bersabar dalam ujian ke. Ini dia cerita naik langit, naik kuda, la ilaha illallah, apa benda. Ramai yang pecah perahu, masuk air. Kecewa dengan Nabi. Nabi tengok ramai orang dah mula pandang dia lain macam. Sedih dia. Nasib baik satu-satunya sahabat yang backup dia, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tidak ada dalam majlis, dia di rumah. Mana rumah Abu Bakar? Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, rumah Sayyidina Abu Bakar sekarang adalah Hotel Hilton yang lama itu, bukan Hilton yang baru. Sekarang jadi hotel apa? Millennia ke apa tu? Hotel yang baru, Hotel Hilton lama itu adalah tapak rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ada band Daud KFC tu, itulah tapak rumah dia. Berlari sahabat jumpa Abu Bakar. Abu Bakar, apa hal? Bos kita buat perangai pula dah. Apa hal? Dia cerita ni naik ke langit, orang dah ketawa-ketawa. Kita orang tak boleh nak backup lagi dah ni. Apa macam sekarang? Apa masalah? Kata Abu Bakar. Kalau dia naik ke langit, memang dia naik ke langit lah. Itu punca dia dapat gelaran As-Siddiq. Stres atau tidak? Stres. Kata ulama yang kelima, Nabi pernah tertekan kerana anak-anak Nabi majoriti meninggal masa Nabi masih hidup. Anak Nabi ada 7. Anak Nabi yang sulung nama Zainab, meninggal tahun 8 Hijrah di Madinah. Nabi uruskan jenazah dia. Anak Nabi yang kedua Al-Qasim, laki-laki,
meninggal umur tak sampai setahun. Nabi uruskan jenazah dia. Anak Nabi yang ketiga nama Ruqayyah atau Ruqayyah, wafat tahun 2 Hijrah, umur muda, baru 24 tahun. Anak Nabi yang keempat Ummu Kalsum, juga meninggal muda, tahun 9 Hijrah, baru 28 tahun. Dua-dua yang meninggal tu isteri kepada Affan radhiyallahu anhu. Anak Nabi yang kelima Fatimah Az-Zahra. Inilah satu-satunya anak yang meninggal 6 bulan lepas Nabi wafat. Nabi wafat dulu 6 bulan, barulah Fatimah meninggal dunia. Anak Nabi yang keenam nama Abdullah, meninggal kecil, umur kurang setahun. Dan anak Nabi paling bongsu Nabi Ibrahim, meninggal umur lebih kurang dalam 2 tahun. Cuma Ibrahim ini anak daripada isteri lain, Maria binti Syamun, orang Mesir. Mungkin Nabi 6 orang. Apa perasaan? Anak yang lahir kita sambut, akhirnya kita sendiri masuk ke dalam liang lahat. Memerlukan kekuatan jiwa baru boleh selesaikan. Begitu juga yang keenam, kata ulama, Nabi ni tekanan dia kuat. Nabi kalau sakit, sakitnya tak sama kita. Kita demam, Nabi pun demam, tapi Nabi punya demam double. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia pernah jenguk Nabi ketika Nabi sakit. Nabi lepas balik haji, dia kerap jatuh sakit. Katanya kerana dia diracun. Dia beri daging yang ada racun. Jadi Nabi kerap jatuh sakit. Datang Abdullah bin Mas'ud, dia pegang badan Nabi. Terkejut dia. Ya Rasulullah, la tu'aku waq'an syadidah. Ya Rasul, apa pasal ente punya badan panas macam ceri air, panas sangat? Jawab baginda Nabi, ajal, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Ya, aku kalau demam atau sakit, aku punya sakit double, 2 kali ganda sakit orang lain. Maknanya 2 orang demam, baru 1 punya sakit aku. Artinya kalau Nabi, kalau kita demam paling panas 40 darjah Celsius, maknanya Nabi punya demam 80 darjah Celsius. Air menggelegak dah 100 darjah Celsius. Nabi punya panas luar biasa. Jadi Abdullah bin Mas'ud tanya, zalika anna laka ajra, ini adakah Tuhan bagi tuan demam double sakit dia kerana nak bagi double 2 pahala ya Rasul? Jawab Nabi, ajal, zalika kazalika, of course, itulah tujuannya Allah memberi saya sakit double, kerana nak memberi pahala pun double juga. Yang ketujuh, kata ulama, Nabi pernah stres juga kerana masalah keluarga. Ada. Kita tak katakan Nabi ni rumah tangganya 100% tak pernah gaduh. No. Asam garam rumah tangga itu biasa. Tapi Nabi berjaya buktikan, nikah sekali buat, kahwin sampai ke lahat. Nikah sekali sudah, kahwin sampai ke tanah. Nikah sekali jadi, kahwin sampai ke mati. Itu Nabi. Berbeza kita sekarang ini, pagi bernikah, petang berpisah. Pagi bernikah, petang bertingkah. Pagi bernikah, petang minta pasah. Pagi menikah, petang menyalah. Pagi nikah, petang menyanggah. Pagi nikah, petang berlurut cincin. Belum hilang inai di jari, sudah bertengkar setiap hari. Belum hilang inai di tangan, bercakap sudah pakai tangan. Belum hilang merahnya inai, suami isteri sudah pun bercerai. Masa kahwin berkompang-kompang, lepas kahwin berlempang-lempang. Itu yang berlaku sekarang. Ini yang berlaku sekarang. Nabi pun gaduh, kita pun gaduh, tapi kita gaduh luar biasa sekali. Padahal isteri kita baru berapa? 1, paling banyak 2 ataupun 3, 4 kadang-kadang saja. 3 pun jarang-jarang. 1 banyak, 2 sikit-sikit. Itu saja. Nabi berapa? Kata Anas bin Malik, kana lin nabi tis'u niswatin. Nabi itu ada 9 orang isteri. Kata ulama, umumnya isteri Nabi ada 11. 9 itu yang hidup selepas Nabi wafat. Tapi ada 2 yang meninggal masa Nabi masih hidup. Pertama isteri Nabi Siti Khadijah, yang kedua Saudah binti Zama, umur 65, janda. Isteri Nabi ketiga Aisyah binti Abu Bakar. Isteri yang keempat Hafsah binti Omar. Yang kelima Zainab binti Khuzaimah, janda. Ada beberapa anak. Yang ini juga meninggal masa Nabi hidup. 3 bulan lepas kahwin dia mati. Jadi ada 2 isteri Nabi meninggal masa kahwin dengan Nabi. Isteri Nabi ke-6 Ummu Salamah, janda, umur 65.
Yang ketujuh, Zainab binti Jahash, isteri kepada anak angkat Nabi Zaid. Allah perintahkan dalam surah Al-Ahzab 37 kahwin dengan dia. Yang ke-8, Juwariyah binti Al-Haris, janda. Yang ke-9, Safiyah binti Huyai, ini keturunan Yahudi Bani Nadir, janda juga. Si Nabi yang ke-10, Ummu Habibah binti Sufyan, janda juga. Umurnya masa kahwin dengan Nabi 35, Nabi umur 60. Isteri Nabi ke-11, Maimunah binti Al-Haris, ini juga janda. Masa kahwin umur Nabi 60, umur Habibah Maimunah umur 36. Si Nabi yang paling akhir, Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir. Ini dapat satu orang anak kecil nama Ibrahim tapi meninggal. Jadi kalau tuan-tuan nak ikut sunnah Nabi, kenalah kahwin cara macam tu. Nabi dia punya isteri aja janda, janda, anak dara, janda, 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 sampai semua janda. Masyarakat kita tak begitu, poligami ya, tapi anak dara, anak dara, anak dara, anak dara. Tak salah, tak salah. Tapi alangkah nak ikut betul-betul, itu kahwin betul dengan janda. Kalau boleh kahwin dengan ibu tunggal. Kalau boleh yang ada 7-8 anak tu, yang buy one free 7. Oh, itu memang masuk surga lah kalau tuan-tuan menjaga mereka ya. Anak kita sendiri dah ada 4, kahwin pula dengan dia orang Johor, anak dah ada 6. Masya Allah, ramainya anak aku. Anak masuk surga ke tak nak? Itulah caranya. Adakah rumah tangga Nabi tak diuji? Diuji. Rumah tangga Nabi ada juga geng-gengnya. Rumah tangga Nabi berlaku juga masalah. Tetapi Allah uji, tapi Nabi tidak pernah pukul pun isterinya, tak pernah. Paling kuat pun Nabi, alaitu minhunna syahra, aku cuma mengilak isteriku selama 1 bulan, iaitu meninggalkan mereka. Nabi tidur di kandang unta selama 4 bulan. Itu saja. Selama 4 bulan, selama 1 bulan. 4 bulan pergi tabligh, itu 1 bulan. Itu pergi tabligh 4 bulan. India, Pakistan, Bangladesh. Itu bukan ilak dakwah. Nabi juga yang saya ingin fokuskan, sebagai manusia, Nabi juga menghadapi tekanan dalam kehidupan. Tidak ada yang orang yang tidak diuji oleh Allah. Kegelisahan jiwa, stres, tension, depression. Dalam masjid ni berapa orang yang sedang ada masalah? Tuan-tuan, you are not alone. Tuan-tuan tidak keseorangan. Ramai lagi orang ada masalah. Tapi macam mana solusinya? Sebab itu tajuk kita malam ini nak mencari penyelesaian kepada masalah kita, iaitu antara ketulusan cinta dan keresahan jiwa. Jiwa yang resah, banyak problem ini boleh diselesaikan. Bagaimana? Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Ajim mengajarkan ada 4 rahsia untuk menjadi orang yang tenang. Tenang saja. Walaupun dilanda dengan pelbagai ujian, dia relax saja. Macam mana caranya? Nombor 1. Pertama sekali, hendaklah kita merasakan bahawa kita tidak memiliki apa-apa pun. Semua yang kita dapat hanyalah pinjaman. Oh, kalau begitu cara berfikir, tenang hidup kita. Kematian, ayah, mak, isteri, anak-anak. Kalau orang yang biasa, anak meninggal, saya ingat dia menangis lah. Menangis sampai jadi Kasim Selamat agak menangis. Kasim Selamat dulu nangis sampai buta-buta. Kenapa? Sebab dia tak jumpa kaunselor. Kalau dia jumpa kaunselor, minimum pergi masjid lah jumpa imam, InsyaAllah dia takkan nangis sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Artinya dia tak pergi masjid lah. Macam itu masalah. Kau duduk kau kolong, macam mana nak selesai masalah? Nangis saja. Asyik Pak Ali asyik tolong dia, bagi makan macam-macam. Dia tak pergi kaunseling lah. Lepas tu bila dia dah celik mata, dia nampak Sabariah, dia marah lagi. Patutnya dia jumpa orang untuk minta kaunseling, jumpa ustaz-ustaz boleh bagi nasihat. Ini tak ada, dia terus ambil gerpu cocok. Kasim Selamat. Tak betul. Cari orang untuk mintakan penyelesaian. Agama mengajarkan nombor 1, apa juga masalah yang berlaku pada kita, kehilangan, kematian, itu semua pinjaman. Anak pinjaman, isteri pinjaman, semua pinjaman. Na'udzubillah, tuan-tuan bawa kereta accident, na'udzubillah, cedera parah, kaki dipotong, bangun-bangun daripada habis bius, pandang aku ke hospital, ingatkan dalam kubur. Alhamdulillah, cari mana kaki aku. Isteri beritahu, tak ada abang, sudah potong, kaki abang kena lenyek dengan tayar.
Kalau dia ada memikirkan bahawa segala sesuatu itu milik Allah, dia bagi pinjaman, dia akan relax sajalah. Oh, dah tak ada dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa nak buat? Dia bagi pinjam, tak jaga, dia ambil balik ah. Itu saja. Contoh mudah, tuan-tuan keluar masjid, kasut kita hilang. Dah letak tempat paling elok lagi dah. Susun bagi nampak. Tiba hilang. Kalau orang yang tidak ada jiwa tenang, oh dia marah-marah. Mana ni? Saya nak jumpa lembaga pentadbir. Mana ni? CCTV. Saya nak tengok. Daripada pukul berapa? Alah, slipper berapa dolar, kumpul je dah, derma bagi je lah. Dia bising-bising sangat lah. Lost and found banyak slipper kan, bagi dia pada dia tu. Tak, dia jenis strict sangat lah. Kalau orang yang ada tasawuf, oh Allah bagi aku pinjam. Kalau Allah nak ambil, dia punya suka lah, beli lain sajalah. Dia tenang saja. Tenang saja. Sebab itu, tuan-tuan kalau nak belajar tasawuf, belajarlah dengan budak-budak yang kerja joki. Joki yang valet parking tu. Saya bila tengok valet parking, kalau dekat hotel, dekat shopping complex kan ada valet parking ya. Joki. Kita bawa kereta, sampai kat joki, kita turun. Bagi kunci, dia bagi kad. Okay. Kita pun masuk. Joki, bila dia dapat kereta, dia tahu itu bukan kereta dia. Maka dia akan jaga elok-elok. Dan tidak akan sombong. Walaupun yang dia bawa Bentley, walaupun yang dia bawa Mercedes S-Class 600, yang pintu sedut tu, zup, pintu mahal tu. Tak adalah bila dapat Mercedes, dia bawa balik rumah dia dekat Tampines. Mak, aku bawa Mercedes mak. Ambil gambar. Selfie. No, dia tahu itu bukan dia punya. Ini amanah. Dia jaga, jangan kasih cala. Dia bawa elok-elok parking basement, taruh tempat sesuai. Pastikan lampu cukup, CCTV ada. Nanti hilang macam mana? Owner marah. Kemudian dia pun tunggulah 1 jam. Cukup 1 jam lebih, owner datang. Dia pun bagi duit, bagi kad, kita kasih kunci. Kita pun bawa kereta dekat dia, owner ambil jalan. Bila kereta tu pergi, tak ada dia menangis. Sayangnya pada Bentley, dah tinggalkan aku, hai Bentley. Tak ada, sebab dia tahu itu bukan aku punya. Itu ada tuan dia. Ini tasawuf. Dapat sesuatu tidak sombong, benda tu pergi tak sedih. Tasawuf tu terapkanlah dalam jiwa. Tenang kehidupan kita. Segalanya dari Allah, semuanya balik kepada Allah. Sebab itu orang kalau pegang sungguh kepada iman kepada qada dan qadar, hidupnya tenang. Tapi bukan senang ya nak beriman kepada takdir. Nanti kalau cerita pasal takdir, kadang orang perempuan marah. Ada setengah suami kahwin, pergi Batam kahwin dengan orang Batam. Setahun dia tak cerita, sembunyi-sembunyi. Tiba isteri tahu, mengamuk 3 bulan, hari-hari bergaduh. Abang, kenapa abang tipu? Kenapa abang kahwin dengan satu lagi? Sampai hati, saya ni jahat sangat ke? Apa saya tak cukup menjaga? Standard script drama Melayu. Tak cukup ke saya korban berat? Yang isteri marah sebab suami kalau ditanya kenapa abang kahwin satu lagi, jawapan dia semua tasawuf punya jawapan lah. Nak buat macam mana, sudah ketentuan Allah. Telah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Telah tertulis di Lauh Mahfuz. Selalu jadikan itu sebagai alasan. Tapi tak apalah, itulah orang yang tenang, dia menganggap semuanya itu adalah pinjaman dan rasa tidak memiliki. Sebab itu saya selalu pesan, orang kalau pernah berada dalam kekuasaan, pernah jadi menteri, pernah jadi pemimpin, tiba-tiba hilang kuasa. Kalau dia ada tasawuf, dia rasa tidak memiliki semuanya pinjaman, dia tenang saja. Tapi kalau kita merasakan kekuasaan itu hak kita, nenek moyang kita punya 7 keturunan, itu yang berhari-hari bergaduh tu. Sebab kita merasakan itu kita punya. Tapi kalau merasakan itu Allah punya, relax saja. Relax saja. Ini yang pertama, jiwa jadi tenang. Yang kedua, ciri-ciri orang yang tenang jiwanya, yang dekat dengan Allah, dia merasakan setiap pemberian daripada Allah adalah jalan untuk Allah suruh dia dekat dengan Allah. Saya fahamkan begini, banyak nikmat Allah beri pada kita,
Contoh paling dekat dengan tuan-tuan, handphone lah. Berapa orang di kalangan kita yang pernah terfikir handphone yang tuan-tuan beli, contoh ada rezeki kita beli iPhone yang baru. iPhone baru ni canggih betul ya. Tunjuk muka ya, terus on lah. Zuzup. Terus on je lah. Canggih betul. Macam mana dia kenal muka kita kan? Zuzup. Keluar gambar kita. Mahal telefon tu. Tapi berapa orang yang bila dapat iPhone, dia merasakan bahawa alhamdulillah, ini Allah beri kepada aku untuk aku dekatkan diri pada dia. Jarang sekali. Allah bagi kepada kita kereta, rezeki beli motor. Berapa orang yang menganggap bahawa motor dan keretanya itu Allah Ta'ala berikan supaya dia lebih dekat datang ke masjid? Tak ramai. Allah beri dia kesihatan. Jarang yang nampak bahawa Tuhan bagi dia sihat untuk dia datang ke masjid. Pagi-pagi pergi jogging Bukit Batok ke naik bukit mana tak kira lah, silakan, tak ada masalah. Tapi ingat jugalah, kalau Tuhan boleh bagi aku sihat pagi-pagi panjat bukit, takkan aku tak boleh curi sikit masa datang masjid. Datanglah masjid, mendekatkan diri dengan dia. Ada satu kisah zaman dulu, 3 orang pemuda pergi ke tengah hutan naik kuda, kedok naik kuda. Mereka pun bermalam, ikat kuda di pokok, tidur. Pagi besok mereka bangun, mereka dapati 3 kuda dah hilang. Rupanya ikatan tu tak kemas, kuda lari. Yang menambahkan kerisauan mereka adalah makanan ration semua pada kuda. Dia punya bekalan, beras, periuk, apa semua pada kuda. Dah panik lah. Macam mana kita ni, transport tak ada, makanan tak ada, apa pun tak ada. Habis macam mana? Kita kena minta tolong lah, SOS. Zaman dulu tak ada handphone, tak ada pakai walkie-talkie. Macam mana minta tolong? Dia pakai Red Indian punya style lah, pakai asap. Bakar asap naik, dia bikin signal lah. Kebetulan istana tuanku raja atas bukit. So daripada jauh tuanku selalu duduk dekat balcony, tengok negara dia apa semua lah. Tiba dari jauh dia nampak asap tengah hutan. Ini asap lain macam ni. Mana ada asap buat formation macam tu? Wah, ini SOS ni. Dia pun panggil dia punya ulu balang. Kau pandai baca asap tak? Kenapa tuanku? Tu asap tu lain macam. Oh, itu minta tolong tu tuanku. Apa lagi? Tunggu, pergi tolong cepat sikit. Ulu balang ni pun pergi survey dulu lah. Ricky dulu. Bong tengok. Oh, rupanya 3 orang. Dia pun melapor kepada raja. Ampun tuanku, ada 3 rakyat tuanku terkandas tengah hutan. Kenderaan tak ada, apa pun tak ada. Habis kita kena selamatkan mereka tuanku. Okey, selamatkan mereka, bawa kuda yang bagus-bagus untuk mereka boleh balik ke negeri semula. Datang ulu balang bawa kuda-kuda pergi jumpa dengan anak muda ini. Pemuda yang pertama, bila dapat saja kuda, dia begitu kagum dengan kecantikan kuda. Cantiknya kuda, berkilat-kilat warnanya. Ini mesti bagi makanan mahal ni. Stable kuda tuanku, mesti ada aircon agaknya. Cantik betul lah kudanya. Tak ada kutu, tak ada apa pun. Dia sibuk membelik kuda. Pemuda yang kedua, dapat saja kuda, dia terima kasih kepada hulu balang yang membawa. Terima kasih lancik, bawakan kuda. Cantiknya kuda tuanku. Dia puji pula kuda. Pemuda yang ketiga, dapat kuda nangis. Kawan dia harap, apa sebab kau nangis? Patut kau gembira lah, kita boleh balik. Jawab pemuda yang ketiga, aku terharu kerana raja kita baik sangat, sudi mengirim kuda untuk nak balik dekat pada dia. Baik sangat raja kita. Dia menangis. Tuan-tuan puan-puan, kita ketika menerima nikmat, tuan-tuan masuk kategori pemuda yang mana? Pemuda A, pemuda B atau pemuda C? Majoriti orang pemuda A. Dia dapat satu nikmat, seminggu dia belik nikmat itu. Mana manual? Buka YouTube aku tak faham. Begitu seronok dia dengan nikmat. Dia beli kereta baru, hari-hari dia mengintai kereta dia daripada rumah dia. Kejap intai, ada lagi kereta? Ada. Pukul 3 bangun. Wah, kereta suka sangat. 5 minit sekali cuci. 2 minggu. Jalan nampak lubang, mengelak. Jalan. Begitu dia jaga sekali. Plastik pun tak buka lah. Kursi tu tak buka plastik. Berpeluh-peluh lah begitu. Kenapa? Jaga sangat. Terlampau sayang.
Anak dia pegang air, halau, keluar, kau jangan minum dalam kereta aku. Allah, pegang botol nak pergi sekolah pun tak boleh. Bukan nak minum, pegang botol pun tak bagi. Bagilah aku merasa kereta baru sekejap. Begitu menjaga sekali nikmat. Tapi beberapa orang di kalangan kita bila dapat kereta dia merasakan, ya Allah, terima kasihlah murahkan rezeki aku beli kereta. Aku nak pergi masjid susah, ya Allah, kau mudahkan aku beli kereta. Dapat aku pergi masjid, terima kasih ya Allah. Tak ramai begitu. Itu yang kedua. Kalau ke situ cara berfikir, tenang kehidupan kita. Tenang, tidak ada masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri orang yang tenang adalah dia merasa dia sentiasa memuji Allah, tidak kira sama ada di waktu dia senang ataupun masa dia susah. Kebanyakan orang dia boleh puji Allah masa senang. Jarang-jarang orang boleh puji Allah masa tengah susah. Sebab itu tuan-tuan, sebagai manusia kita malu dengan haiwan. Contoh yang paling mudah, cicak. Singapura pun ada cicak. Cicak duduk atas siling kita. Di rumah kita pun ada cicak. Cicak ni tuan-tuan, kita kena malulah. Dia sentiasa syukur tak kira senang ataupun susah. Cicak Allah takdirkan dia adalah haiwan yang tak ada sayap. Dia tak boleh terbang. Tapi makanan dia semua binatang terbang. Logiknya cicak berhak protes kepada Allah. Tuhan, ini tidak adil. Saya cicak tak boleh terbang. Makanan saya semua yang terbang. Matilah saya Tuhan. Macam mana nak hidup? No, never. Cicak tahu Allah Maha Adil. Walaupun cicak tak boleh terbang, tapi Allah beri dia lidah paling fleksibel sekali. Di saat haiwan lain bermati-matian mencari rezeki, cicak duduk dalam rumah kenyang, tak payah curi, tak payah apa. Duduk diam. Binatang terbang lalu, dia jelis saja lidah, kenyang satu hari. Sebab dia tahu Allah pasti jamin rezeki dia. Sentiasa puji kepada Allah. Sebab itu kepada Persatuan Pemandu Teksi di Afrika Selatan, kita memberikan pesanan, janganlah marah kalau di Afrika Selatan orang lebih banyak jarang-jarang dah naik teksi, nak naik Grab, naik Uber, Maxim, macam-macam lagi. Jangan rasa matilah kami, tak ada orang dah naik teksi lagi. Ini bukan cerita di sini, ini di Afrika Selatan, Johannesburg punya cerita ni, bukan di sini. Jangan rasa matilah aku, mana customer lagi. Jangan. Malu dengan cicak saja. Cicak tak pernah komplain. Yang kedua, malu kita dengan burung. Tuan-tuan pernah tengok ada burung bunuh diri tu pun tidak? Tak pernah. Padahal burung adalah haiwan yang tak tahu nak makan apa. Tiap-tiap pagi burung terbang mencari rezeki. Pergi woodland, pergi mana-mana. Dia tak tahu nak makan apa. Anak-anak ni di rumah kuek-kuek, kebulu kelaparan. Disebabkan kampung kita ni bersih sangat, sampai tak ada makanan langsung dia boleh bawa balik. Kadang balik petang tak ada makanan. Kadang adalah tercecir makanan, putu piring ke apa, bolehlah bawa balik. Itu pun sikit, kenyang untuk anak. Kadang untuk dia je. Tapi pernahkah tuan-tuan tengok ada burung bunuh diri? Walaupun makanannya dia tak tahu nak makan apa. Bahkan bukan sekadar tidak ada burung yang bunuh diri, bahkan tiap-tiap pagi burung berkicau riang bernyanyi seolah-olah tidak ada masalah. Padahal masalah dia lebih besar daripada kita. Kita cuma fikir minyak turun naik saja. Dia fikir nak makan apa pun tak tahu. Kita manusia minyak turun naik memang, tapi lepas ni tuan-tuan boleh plan nak makan apa. Habis ceramah ni sekarang aku ingat nak cari, kalau makan mi Hong Kong syok ke. Hong tak, roti prata lah. Wah, marvelous roti prata, minta telur mata, telur kuning. Dah berangan-angan dah. Wah, nak makan itu ini. Esok aku nak makan apa. Boleh plan. Burung nak makan apa pun tak tahu. Tapi tak ada burung yang stres. Bahkan tiap-tiap pagi bernyanyi macam tak ada masalah. Kita baru nak diberhentikan kerja dah susah hati. Matilah aku. Terus terjun bangunan terus. Terjun bangunan. Terus nak bunuh diri. Panjat HDB yang tingkat 25. Terus terjun. Janganlah begitu. Malu dengan burung. Burung relax menyanyi tiap-tiap pagi. Sama juga ada satu lagi binatang, namanya cacing. Cacing ni tuan-tuan, saya gelarkan cacing ni OKU total. Kenapa? Cacing tak ada
kaki, tak ada tangan, tak ada mata, tak ada telinga. Cacing ini dia tidak ada kelayakan untuk survive pun. Tapi berapa orangkah di kalangan tuan-tuan pernah tengok ada cacing bunuh diri? Never. Cacing tangan pun tak ada nak pergi kerja, kaki pun tak ada, tapi relax, gemuk dia duduk dalam tanah. Kenapa? Tawakal daripada Allah begitu tinggi sekali. Kita, Tuhan bagi kita tangan, kaki, ada otak, fikir, kuatkan usaha, insya-Allah boleh berjaya macam orang lain. Tapi sebab lebih teruk pada cacing, asyik menangis kerja. Betul orang putih bagi nasihat, if plan A doesn't work, the alphabet has 25 more letters. Kalau plan A tak jalan, jangan susah hati. Huruf A, B, C ada lagi 25 huruf. Kau gagal plan A, kau buat plan B. Kau gagal plan B, kau buat plan C. C pun tak jalan, buat D. Sampai Z kau punya plan. Sebagai manusia, buat banyak plan. Allah Ustaz, saya dah buat plan sampai Z tak jalan lah Ustaz, macam mana? Arabic got 28. Huruf Arab ada 28. Kita tukar plan alif, plan ba, plan ta, plan sa sampai huruf ya. Saya dah buat lah Ustaz plan alif sampai, never mind, 204 if you are in Japan. Jepun ada 204 huruf. Kan Jepun dia ada 3 alfabet, kanji, hiragana, katakana. 204. Sebab itu orang Jepun dia lebih maju daripada orang lain, sebab dia ada 204 planning dalam kehidupan dia. Jadi apa sebab manusia malu kita dengan cacing ah. Cacing tak ada tangan pun boleh hidup. Kita otak ada, boleh buat perancangan, boleh buat plan, ada teamwork, boleh. Nyamuk ni saya kesian betul lah nyamuk. Nyamuk ini darah yang dia makan tu rezeki dia. Tapi seekor nyamuk begitu susah mencari rezeki. Musuhnya begitu ramai. Kementerian Kesihatan, pejabat kesihatan semua anti dengan nyamuk. Dengar saja ada orang demam denggi, terus datang fogging. Longkang semua, dinding habis. Semua kena fogging. Mati keturunan nyamuk. Kita pula dekat kita punya Korea, di perumahan estate masing-masing buat gotong royong, buang macam-macam, mati cucu cicit dia. Kemudian dia baru nak mencari rezeki, nak makan. Sampai di rumah, alamak bau riksek, U-turn balik. Alamak bau motin lagi, U-turn balik. Selamat, orang ni tak spray lagi, motin, selamat masuk. Gigit pula, baru makan tak sampai 1 pint. Pup, mati meninggal pula tengah makan. Susahnya jadi nyamuk. Tuan-tuan nak jadi nyamuk ni jadi orang. Bersyukurlah kepada Allah boleh jadi orang. Jadi orang, nikmat. Saya ingat manusia kalau dia memahati ciptaan Allah, sebenarnya dia tak akan jadi orang yang susah hati ataupun gelisah. Kerana Allah Ta'ala sangat sayang pada kita. Cuma Tuhan minta satu saja. Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Tuhan minta beberapa perkara saja. Wahai manusia, kata Allah, sabiru, tahan diri, bersabar, jangan buat maksiat, kata Allah. Yang kedua, sabiru, bersabarlah dalam beribadat pada aku. Sabar. Puasa tu lapar, sabar. Buat haji penat, kaki sakit, sabar. Semua ibadat mesti mau sabar. Semayang 4 rakaat, imam baca panjang, sabar. Sabar. Semua ibadat mesti sabar. Puan-puan pakai tudung, ni pula lepas cap gome, kemain panas Singapura sekarang. Johor, Pahang sama. Gome hujan, tapi tak tahu tak mustajab doa ke apa ke, tak panas betul sekarang. Aircon full pun panas lagi, ramai demam. Pakai pula telekung hijab. Wah, ya Allah, panasnya, ya Allah, gatalnya kepala. Sabar. Sabar itu subur, enggak sabar masuk kubur. Sabar dalam ibadah. Warabitu, bila buat kebaikan, ikut kebaikan dengan satu lagi kebaikan. Kemudian yang keempat, banyak-banyaklah sangka baik. Malam esok Nabi cakap perkataan yang sama. Jaga-jaga ahli syurga, ahli syurga, ahli syurga. Pandang, budak yang sama lah. Semua dah heran, Nabi ni silap agaknya. Tahu lah. Malam ketiga, jaga ahli syurga, ahli syurga. Tengok budak yang sama. Kata sahabat, ini bukan salah, ini mesti betul punya Nabi nak tunjukkan. Lalu mereka utuskan Abdullah bin Amr al-As pergi siasat.
Abdullah bin Amru pergi menyamar. Dek, abang ni bergaduh dengan ayah abang nama Amru Al-As. Dihalau dari Abdullah Amru Al-As masuk rumah dia, tengok rumahnya rumah bujang. Tak adalah kitab-kitab mengaji ke apa, ada kelambu zikir, tak ada. Tengah malam pun dia tak ada bangun semayang apa, biasa je. Cuma dekat subuh dia pergi semayang di masjid. Akhirnya Abdullah bin Amru pecah lubang tanya, "Dek, minta maaf, abang ni sebenarnya buat muslihat. Kami ni berpakat nak tengok adik ni apa amalan. Kenapa pula nak tengok amalan saya?" "Begini dek, cerita sini habis sini ya. Nabi cakap awak ni masuk surga." Terkejut budak ni. "Ya ke bang?" Saya mana ada amalan biasa-biasa je bang. Saya semayang masjid macam tu je lah. Malam tidur, mengaji pun jarang-jarang. Saya masuk surga bang." Nabi 3 kali sebut nama awak. Takkan Nabi salah? Yang ini saya kena siasat. Tapi awak pun tak tahu apa amalan awak. Ni yang pening ni. Apa amalan awak dia? Dia pun pening. Katanya, "Bang, saya amalan spesifik tak ada. Tetapi salah satu daripada perkara yang kalau saya ingat, kalau betul lah itu penyebabnya. Pertama, mak saya ajar saya bang, daripada kecil saya selalu sangka baik dengan orang. Saya tak pernah buruk sangka dengan orang. Positive thinking. Apa juga benda-benda saya tak pernah fikir jahat. Saya keluar masjid, selipar saya hilang. Saya tak ada nak marah, saya tak ada nak syak orang sana, suspek, tak ada. Ya ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu sajalah. Yang kedua, saya hidup saya tak pernah dengki dengan orang. Mak saya ajar saya, orang dapat nikmat itu rezeki dia. Ucapkan tahniah. Saya tak pernah dengki. Apa saya ada saya syukur. Kalau dua perkara ni dapat kita amalkan, ahli syurga lah kita. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk menjadi orang yang sentiasa tabah dan rileks dengan ujian Allah, sentiasalah berterima kasih kepada orang yang menyampaikan nikmat kepada kita. Sentiasa berterima kasih, kita akan jadi orang tenang. Contoh, saya berceramah di depan, pihak penganjur sediakan pada saya mineral water, OKSG. Air ini rezeki daripada Allah. Yes. Tapi saya kena terima kasih kepada orang yang meletakkan di sini. Kalau tanpa dia meletakkan, rezeki itu tak sampai kepada saya. Jadi setiap kali kita mendapat nikmat, berterima kasihlah juga kepada orang yang menyampaikan. Contoh, kita lahir ke bumi ini, memang kita Allah cipta, tapi kita lahir menerusi ibu dan bapa. Terima kasih kepada ibu bapa. Hormat mereka, jangan gaduh. Kita belajar pandai, jadi lecturer, ada doktor, double degree, cerdik. Tapi kita pandai kerana ada cikgu sekolah yang di peringkat rendah lagi mengajar kita mengenal A, B, C, D, E sampai Z. Cikgu-cikgu yang mengajar kita alif, ba, ta. Tanpa mengenal alif, tak boleh baca semua kitab Arab. Jadi terima kasih juga kepada mereka. Walaupun dalam hidup ni banyak kita nak, tapi syukurlah dengan apa yang ada. Contoh, kata orang cerdik pandai, kalau anda tak dapat apa yang anda suka, sukailah apa yang anda dapat. Tenang hidup. Saya ulang, kalau tak dapat apa yang anda suka, sukailah apa yang anda dapat. Contoh, saya kalau ikutkan air mineral, saya tak berapa suka. Saya kalau hati sekarang saya nak teh tarik. Sebenarnya kalau boleh urus dia, taruh teh tarik. Tapi sebab kita mesti mahu ada tasawuf. Kalau anda tak dapat apa yang anda suka, iaitu teh tarik, maka suka je lah apa yang anda dapat. Alhamdulillah, okey pun okey lah, sapu sajalah, bismillah, guguk, kenyang. Kalau begitu cara berfikir, tenang kehidupan kita di Singapura ini. Sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan berkenaan dengan tajuk yang telah ditentukan, iaitu ketulusan cinta dan keresahan jiwa, dapat menjadi iktibar kepada kita bersama-sama. Jiwa yang resah boleh diubati dengan kita mengenal cinta Allah, iaitu Allah tak akan khianati kita sebagaimana Allah tak pernah khianati kepada cicak, burung dan binatang-binatang yang lain. Moga-moga bermanfaat pertemuan ini. Sebelum berpisah, marilah kita menadahkan tangan berdoa. Moga-moga majlis diberkati Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi
wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tutihu lana ma nashkala hatta yufham innaka ta'lam wa la na'lam wa anta 'alamul ghuyub. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan selawat itu Engkau keluarkanlah kami dari kegelapan dan kebimbangan. Engkau muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Engkau jelaskan bagi kami apa-apa yang tidak kami fahami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.